Pagi tadi saya bertanyakan di dalam parlimen kepada Perdana Menteri dalam Prime Minister Time atau Prime Minister Question PMQ. Saya bangkitkan tentang apakah kelahiran ataupun perkara yang kita dapat daripada persidangan ASEAN yang terakhir di Laos baru-baru ini, dan juga bagaimana Malaysia bersedia sebagai tuan rumah ASEAN. Dengan sebenarnya saya cuba sebutkan apa yang disebut oleh Perdana Menteri ketika Perdana Menteri berucap dalam sidang meja bulat Asia Pasifik ke-37 baru-baru ini. Beliau sebut bahawa ASEAN has to reclaim its conveying power. Maknanya ASEAN kena menjadi sumber tarikan yang menarik dan juga mengumpulkan semua. Dan dalam jawapan PM sebentar tadi, bahawa ASEAN di saat kepimpinan beliau akan mengembangkan, bukan masuk ASEAN plus China, ASEAN plus US, tetapi juga ASEAN plus GCC dengan beberapa negara Timur Tengah dan beberapa negara-negara lain. Dan ini menunjukkan bahawa ASEAN ingin pergi dengan lebih besar, bukan sebagaimana yang disebutkan beberapa dasawarsa lepas atau 6 dekad lepas, hanyalah seperti pertemuan sosial beberapa ketua menteri dan ketua kerajaan untuk mengembalikan ataupun untuk berbincang isu-isu tentang sempadan, isu bersama dan isu masyarakat yang boleh dipelopori bersama sesuai selepas beberapa masalah pertikaian tentang sempadan ataupun kedaulatan mana-mana negara. Saudara sebutkan tadi persoalan tentang konfrontasi dan sebagainya. Tetapi lebih besar daripada hal ini, kalau kita sedari dan kita faham, sebenarnya ini apa yang berlaku pada dekad-dekad terakhir. Dalam 10 tahun terakhir sudah mula kedengaran bahawa ini adalah abad untuk Asia. Ini adalah masa untuk Asia. Ada kebangkitan China yang sangat luar biasa. Kebangkitan Korea kita jangan lupakan dengan soft power dan juga kesannya yang menyeluruh sampai anak-anak saya pun makan guna chopstick besi. Yang bercakap kalau jumpa saya pun Assalamualaikum, masih ni saya, dia kata. Dan itu adalah perkara-perkara yang sangat besar yang sampai kita sedari telah menerobos dalam kehidupan kita dan masyarakat kita. Dan persaingan tentang perniagaan, persaingan ketenteraan dan banyak perkara juga telah besar dan telah melampaui, sebenarnya melampaui daripada apa yang ditulis oleh Fukuyama, The End of History. The End of History yang seolah-olah menyebutkan bahawa selepas ini gaya kehidupan politik, kehidupan ekonomi adalah liberal demokrasi dan juga tentang kapitalisme. Dan ini satu peluang sebenarnya kepada ASEAN yang pernah dicemuh satu ketika dahulu dengan pelbagai momokkan. Momokkan seolah-olah adalah negara yang diplomatik dan tidak mahu bercampur antara satu sama lain. Kita ada nilai value Asia dulu, kritikan kepada Perdana Menteri kita yang sebelum ini dan juga kepada Lee Kuan Yew dan sebagainya. Tetapi akhirnya pada saat ini, tiba waktu ini, ASEAN telah menawarkan satu formula yang menjamin apa yang dikatakan stability di dalam multi-racial and multi-ethnic and religious society. Apa pun yang disebutkan oleh semua tentang ketidakupayaan ataupun kedudukan ASEAN yang tidak jelas tentang kedudukannya satu ketika dahulu. Siapa pun, Soekarno memanggil untuk negara-negara berkecuali satu ketika dahulu. Malaysia pernah stand sebagai negara 6 pada zaman-zaman sebelum ini di tahun 90-an. Seolah-olah kita nak cuba untuk membuka tangan kepada mana-mana dunia yang masa itu masih lagi tersekat dalam perang dingin di antara ideologi kanan dan ideologi kiri ataupun ideologi kapitalisme dengan ideologi sosialisme. Tetapi ASEAN telah membuka satu preamble yang baik pada ketika itu yang terus mengakar sampai sekarang untuk menerima semua dalam pelbagai perkara. Ada perkara yang kita boleh persetujui, ada perkara yang kita tidak boleh persetujui, tetapi ada perkara yang kita tidak boleh langsung terima, iaitu aksi ketenteraan dan juga peperangan yang akan menimbulkan keributan dan suasana
yang tidak akan membawa baik ke dalam dunia yang very connected sekarang. Dan itulah yang menjadi strength of ASEAN pada waktu ini, yang mempunyai lebih 600 juta populasi dan menawarkan satu keadaan yang stability di saat perang dagang di antara Amerika dan juga Asia dan juga China yang sangat meningkat. Jadi saudara, soalan kembali pada soalan saudara. Saya percaya bahawa kesedaran tentang ASEAN ini perlu dipertambahkan kerana dalam beberapa kajian asas menunjukkan bahawa kekitaan ASEAN di kalangan rakyat Malaysia berada di antara yang paling rendah berbanding negara-negara ASEAN yang lain seperti Indonesia dan juga seperti Thailand. Kerana mungkin kita rasakan satu ketika dahulu kita hanya menjadi satu perhimpunan sosial. ASEAN menjadi perhimpunan sosial. Tetapi dengan pintu yang dibuka, baik kenyataan dengan penuh yakin oleh Perdana Menteri untuk reclaim it convenes power atau menjadi pusat untuk menemukan orang, menukar sedikit term daripada neutrality kepada centrality. Maknanya bukan hanya neutral dan boleh berdiam diri, tetapi kita center of the whole world. Kita boleh menjadi pusat kepada dunia pada masa depan di saat Eropah sedang berdepan dengan kemelut Ukraine, Rusia, NATO dan sebagainya yang tak ada kesudahan, termasuk isu-isu lain dan juga keterimaan mereka terhadap demokrasi. US yang masih berdepan dengan krisis yang saya rasa agak panjang dan mungkin akan berdepan panjang lagi selepas Presiden baru dilantik dan sebagainya. Dan sekaligus saya percaya bahawa the end of history itu tak berlaku dan sepatutnya ASEAN claim masa dan dekad ini dengan bersungguh-sungguh untuk menjadi watak penting kepada dunia dengan beberapa elemen. Satu, elemen populasi yang baik. Yang kedua, yang baik dan juga semakin terpelajar. Yang kedua, ASEAN juga mempunyai stability dan keamanan politik dan keamanan sivil yang baik, walaupun pernah berlaku civil movement di beberapa buah negara, bentrokan, tapi tak menjadi perang sivil. Dia hanya menjadi pergerakan-pergerakan sivil. Kalau kita lihat seperti Thailand beberapa tahun yang lepas, Malaysia ada sedikit, Indonesia mungkin, tapi dia tidak menjadi satu krisis yang berpanjangan. Dan yang ketiga, aset-aset dan nilai-nilai yang kita ada termasuk peradaban, kesopanan, kesusilaan yang sememangnya ada di negara-negara ASEAN. Dan yang keempat, sebaliknya, ASEAN perlu juga saya rasa lebih engage ataupun lebih berhubung, termasuk untuk merungkaikan isu-isu yang berpanjangan. Apa isu berpanjangan di ASEAN? Tidak lain dan tidak bukan adalah isu sepadan. Tadi PM sebut juga. Persoalan sepadan kita bukan hanya dengan China, dengan Brunei, dengan Indonesia. Indonesia pun ada dengan kita, Thailand mana kita. Tapi so far dia berada dalam api yang berjaya dimalapkan dan tidak mekar. Cumanya nanti apabila kita nak jadi center of the world ataupun kita nak menjadi pusat kepada salah satu pusat penting dunia, dan di sanalah kita akan berdepan detik-detik yang lebih sukar dan kita kena tangani hal ini, termasuk berdepan dengan negara yang besar seperti China, yang merupakan sempadan penting dengan ASEAN, khususnya di Vietnam, Kepulauan Spratly dan beberapa buah negara yang lain dan negara yang lain. Dan disitulah saya rasa turning point yang penting kepada the whole ASEAN community ataupun keseluruhan masyarakat Asia Tenggara untuk mempunyai kebersamaan ataupun mempunyai solidariti untuk membentuk kekuatan kita kerana peluang potensi yang sedia ada di saat kita kena rangkul segera. Dan ini adalah persaingan yang ada di antara negara-negara ASEAN, yang dekat negara-negara Asia, yang dikata Asia sebagai center dunia pada masa depan. Which part of Asia? Asia Tenggara bergolak. Asia yang melibatkan negara-negara seperti Jepun, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan masih tak selesai dan lebih tajam persaingannya. Mungkin rantau yang kita jangan lupa adalah rantau Asia Selatan, China, India, Sri Lanka, Bangladesh. Walaupun India looks like stable, tetapi Bangladesh, Sri Lanka dan beberapa buah negara juga masih tak selesai. Dan itu menunjukkan daripada semua yang saya sebut tadi, Asia Tenggara mempunyai potensi yang jauh lebih baik. Malaysia yang sekarang lead
ASEAN harus mengemukakan pandangan ini dan harus mengetuai, dan saya percaya kita akan berjaya menolak, atau bukan menolak, mengangkat ASEAN ke arah standard yang lebih tinggi daripada perbincangan sosial dan pertemuan ketua-ketua menteri pada tiap-tiap tahun, dan bertukar tengok acara kebudayaan yang boleh dibanggakan bersama-sama. Dan kita tak kurang. Sekarang kita dah melahirkan dalam bidang budaya, dalam bidang budayawan, sastra yang hebat di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan daripada dulu sebenarnya kita ada warisan-warisan itu, dan kita hanya perlu menyemaikan kebanggaan itu dan yakinkan diri kita bahawa we are the center of the world for the next century. Terima kasih.